Baik. Baik. Benar baik. Tidak. Tapi saya rasa keadaan yang ada kita sekarang adalah jauh lebih baik daripada kalau pada tahun 2018 Mordi tak menang, Pakatan Harapan tidak menang, Najib sekarang masih Perdana Menteri. Kenal tak skandal yang saya selalu sebut dulu, skandal 1MDB? Kenal tak? Ada tengok video skandal 1MDB Najib tu? Di mana Najib menjadi pencuri perompak yang terkenal seluruh dunia. Malu rakyat Malaysia. Malu rakyat Malaysia. Malu apa bosku? Kalau kita tewas pada tahun 2018, perompak tu sekarang masih Perdana Menteri Malaysia. Malu apa bosku? Malah hantar bosku. Saya malu. Kalau dia masih jadi Perdana Menteri, skandal 1MDB yang 50 bilion itu tak akan selesai. Najib akan kata, ni rakyat Malaysia ni semua bodoh punya. Saya curi banyak wang, you masih lantik saya Perdana Menteri. Biar saya curi lagi. Hutang 1MDB 50 bilion. 50 bilion rakyat bantu saya, rakyat lantik saya jadi Perdana Menteri. Saya naikkan lagi hutang 1MDB jadi 100 bilion. Pingsan rakyat Malaysia. Nasib baik dia tumbang tahun 2018. Masa itu 1MDB skandal 50 bilion. Kerajaan kata, aduh, kita tak cukup wang. Wang tak cukup. Kita kena kenakan cukai kepada orang ramai. Masih ingat tak? Cukai apa tu? GST tak lupa. Sebelum tahun 2018, tahun 2015, Najib kata, ayah, kerajaan tak cukup wang. Sebenarnya tak cukup wang bayar hutang 1MDB. Kita kena kenakan cukai baru, cukai Goods and Services Tax, GST. Tak banyak, hanya 6% saja. Sakit rakyat, sakit tak? Sakit rakyat. Semua barang harga naik, harga melampung, kadar inflasi meningkat paling tinggi sekali dalam peringkat 20 tahun. Rakyat sengsara. Sebab itu rakyat bangkit pada tahun 2018. Kita tumbangkan Barisan Nasional, kita tumbangkan Najib. Nasib baik kita berjaya. Sebab selepas kita berjaya, Pakatan Harapan jadi kerajaan, kita secara langsung kita terus mansuhkan, hapuskan GST. Sekarang ada GST lagi tak? Ada. Semasa zaman kita perintah, tak ada GST. Kadar inflasi turun sehingga tahap yang paling rendah dalam 20 tahun, 0.7%. Dulu Najib jadi menteri, Najib kenakan GST, kadar inflasi meningkat setinggi 2.5%. Bila Pakatan Harapan jadi kerajaan, kadar inflasi turun sehingga 0.7%. Ini fakta. Ini bukan ciptaan Tony Puah. Ini bukan ciptaan Menteri Lim Guan Eng masa itu. Ini adalah data daripada Bank Negara Malaysia.
yang dapat dipercayai. Selepas kita tumbang tahun 2020, dikhianati oleh ahli-ahli parlimen yang tidak berprinsip, kita tumbang. Selepas itu kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan GPS habis, harga naik lagi. Sekarang kadar inflasi, angka daripada Bank Negara Malaysia 4.5%, paling tinggi dalam 20 tahun kebelakang ini. Itu siapa baik? Pakatan Harapan Baik kadar inflasi rendah, atau Barisan Nasional, atau Perikatan Nasional, atau GPS? You nak pilih sama dia orang lagi ya? Tidak. Jangan Kalau you pilih dia orang sekali lagi, bukan sahaja kadar inflasi kian meningkat, harga kian melambung, dia akan laksanakan GST sekali lagi. Dia kata kerajaan wang tak cukup, kita kena kenakan GST. Kalau Najib sejak tahun 2018 masih kekal jadi Perdana Menteri, saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, dia akan fikir Najib jadi Perdana Menteri. You orang semua bodoh. Saya sudah kenakan GST 6%, you masih undi pada saya masih Perdana Menteri, dia saya naikkan GST lagi 8%, 10%, 12%. Dia akan kata negara lain pun boleh, Malaysia pun boleh. Kita lihat semua rakyat sokong saya kenakan GST ke atas rakyat. Bodoh punya rakyat. Nasib baik rakyat tidak bodoh. Rakyat tumbangkan Najib. Tu kali ini kita kena buat sama. Jangan kita fikir Najib sudah tidak ada, semua sudah selesai, kita boleh undi balik Barisan Nasional. Zahid ada. You pun tahu Tahu sikit. You kenal saya. Wah, kuat kenal. 87 kes Saya bagi tahu tuan-tuan puan-puan, Najib Razak ni dia pencuri, perompak, tapi dia nampak macam gentleman. Pakai kot, cakap bahasa Inggeris, pergi luar negeri, dialog, bergaul dengan menteri-menteri di luar. High class punya tip. Ada high class punya tip. Zahid ini langsung tak berkelas. Dia terus something. Tahu apa something? Tahu. Orang Bidayuh kata something itu apa? Somseng juga. Something juga. Cina memang something. Cina panggil Liu Mang. Something. Semua orang Cina kenal apa itu something. Zahid ini something. Najib macam nak ikut law, hanya dia curi bawah. Zahid ni dia tak ambil kira law apa-apa pun. Apa yang dia sebut, dia kata itu law, itu undang-undang. Apa yang dia mau, dia minta. Nampak tak dia punya kes kat mahkamah? Duit yang dia tolak, dia masuk yayasan, kata nak bagi masjid, dia bayar kredit kad. Kata nak bagi rumah anak yatim, dia bayar insurans dia. Kata nak bayar untuk orang miskin, dia pergi holiday, beli jam tangan 1 juta satu. 1 juta. Dia bukan 1 jam tangan saja, beberapa jam tangan, berapa pun kita tak tahu. Itu Zahid ambil ni. So kalau kita relax, Najib sudah tak ada, masalah sudah selesai, kita tak perlu fikirkan politik lagi. Kita kata pilih siapa pun sama. Ada tak? Ada dengar kawan yang kata macam tu tak? Ada. Pilih siapa pun sama lah. Pilihlah Zahid Hamidi. Jangan. Nanti dia nangis lah. So kita kena bagi tahu semua kawan-kawan, semua jiran-jiran, semua rakan kerja, semua saudara mara. Telefon ada kan?
Semua angkat telefon ni. Tengok telefon ada kan? Ada rekod kan? Kasih hantar kepada semua kawan-kawan. Dengar Tony Puan cakap ni. Kalau sendiri tak nak sebarkan maklumat, angkat video, kasih potong video, kasih sebarkan kepada semua orang yang ada dalam telefon anda. Tonton, jangan tak tonton. Tony Puan ni dia cakap benar. Dulu dia cakap 1MDB, dia benar. Najib sekarang masuk penjara, you kena dengar lagi. Jangan undi Barisan Nasional, jangan undi GPS, jangan undi Pakatan Nasional. Undi mesti diberikan kepada Pakatan Harapan. Undi mesti diberikan kepada Rakyat PAP supaya negara kita dapat diselamatkan. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Kita dah percuma kan. Internet sekarang rendah sikit sebab menteri dulu Gobind Singh dia kurangkan kos internet. So sekarang dah murah, kasih hantar WhatsApp video saja kepada semua kawan-kawan. Biar dia orang tengok, biar seluruh Mas Gading tengok muka Tony Puan ni, bagi tahu tak boleh undi GPS. Tak boleh undi Pakatan Nasional. Kita semua kena bagi undi Pakatan Harapan demi masa depan Malaysia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, masa saya kerja dengan Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Masa tu kerja dengan Menteri Kewangan Lim Guan Eng, saya dulu kritik cari banyak projek-projek kroni Barisan Nasional. Kroni Barisan Nasional. Saya selalu kritik apa sah projek-projek Barisan Nasional ni tidak ada tender terbuka. Bila kita ada tender terbuka, kita ada persaingan. Kita pilih kontraktor yang paling baik, buat kerja yang paling baik dengan kos yang paling rendah. Bukan kata kita bayar kos yang paling rendah kerana kita kedekut. Bukan. Kita bayar kos yang paling rendah supaya apa yang kita jimat itu, kita boleh buat projek lain yang lebih baik. Kita boleh berikan wang sebagai wang kebajikan untuk bantu orang miskin. Itu apa yang kita mahu. So bila kita semak projek gergasi besar-besar yang ditawarkan oleh Najib dan Barisan Nasional. Antara satunya projek LRT, Light Rail Transit, macam MRT tapi kecil sikit, daripada Port Klang, Selangor sehingga Petaling Jaya, kawasan saya. Panjang LRT. Saya tengok kontrak, saya tengok kertas cadangan, kos projek yang sudah ditawarkan oleh Najib 32 bilion ringgit. Besar. Bilion itu berapa kosong kat belakang? 9 kosong kat belakang. Tak dapat fikir. Mimpi pun tak tahu macam mana kira 32 bilion ringgit. 9 kosong kat belakang. Banyak duit. So macam mana kita minta kontraktor datang? Kan. Sit down, we talk. Kita bincang. Okay? Nasib baik kontraktor pun ada kerja sama. Kerja belum start, kita bincang. Dan kita di Kementerian Kewangan bawa Pakatan Harapan. Dengan masa 6 bulan saja kita berjaya struktur semula kontrak. Kita jimat wang rakyat 15 bilion ringgit. Lebih kurang setengah kos projek kita jimatkan. Itu perbezaan antara kerajaan Pakatan Harapan dengan kerajaan Barisan Nasional. You ingat dia orang kasih lebih 1 bilion, 2 bilion saja. Bukan. Dia orang tolak besar-besar. Saya kata sama kontraktor, saya tahu you punya kos tinggi. Apa tahu you punya kos tinggi? Sebab you kena bayar menteri-menteri BN, menteri-menteri GPS, you semua kena bayar. Mahal. So you kena cost projek tinggi. Saya bagi tahu dia orang, you tak payah bayar saya. You tak payah bayar Lim Guan Eng. You tak payah bayar Morty Bimol. Sebab tu dia miskin lagi. You tak payah bayar Chong Chen Zhen. Wajib Chong. Tak payah bayar. You buat untung sikit, untung berpatutan cukup. So you boleh rendahkan kos kepada kerajaan.
Dan kita berjaya. Kita buktikan bahawa bawah BN 32 bilion ringgit, bawah harapan hanya tak sampai 17 bilion ringgit. Jimat 15 bilion ringgit. Bukan projek satu saja. Satu lagi projek MRT. Ada pergi KL pakai MRT tak? Oh, you kan pakai. Cantik juga. Bukan tak cantik. Bukan kata Pakatan Harapan tak nak jalankan projek. Kita mau projek. Tapi kita nak projek yang baik dengan harga yang berpatutan. MRT ni susah sikit. Dia punya tauke lebih keras. Dia sudah siap 60%. Hanya tinggal 40% belum siap. Kita kata sama tauke kontraktor, "Okey, macam ni lah. Saya tahu you sudah untung besar. Yang 60% yang sudah bill, yang kerajaan sudah bayar, tak kira lah. Dulu punya hal, kita tak nak gali balik, kita tak nak bincang. You sudah untung, biar you untung. Tapi yang 40% yang belum siap, yang belum kerajaan bayar, kita minta supaya runding semula. Biar kita ada harga yang berpatutan. Biar kita tak bebankan rakyat dengan cukai yang lebih tinggi. Biar kita kurangkan kos yang kita tak perlukan dalam baki 40%. Ding dong, ding dong, ding dong. Keras sikit. Kasih saya minta lagi, kasih tekan lagi. Akhirnya persetujuan dicapai antara kerajaan, Kementerian Kewangan dengan pihak kontraktor. Persetujuan itu bermaksud rakyat berjaya jimat sebanyak 8.8 bilion ringgit. Semua bilion-bilion. Tinggal 40% saja pun kita dapat jimat 8.8 bilion ringgit. Saya masih ingat dalam bilik rundingan tu, Menteri Kewangan duduk kat depan, tauke kontraktor duduk tepi dia. Saya duduk tepi tauke kontraktor. Sudah dapat persetujuan 8.8 bilion. Saya bisik sama dia, bos, you tawarkan kurang 8.8 bilion, masih boleh untung kah? Bolehlah. Wah, sudah potong 8.8 bilion, sudah jimat 8.8 bilion, kontraktor masih boleh untung. So you boleh fikirkan zaman Barisan Nasional dalam bahasa Hokkien bahasa Hokkien inang tan ka siao, untung sampai gila. Tan ka siao, untung sampai gila. Dalam bahasa Inggeris dia orang kata laugh all the way to the bank. Ketawa sampai pergi bank. Gila masa Barisan Nasional. You boleh fikirkan yang jimat 8.8 bilion itu, yang jimat 16 bilion itu, apa lagi projek yang kita boleh buat untuk bantu rakyat. Bantu rakyat di Semenanjung, bantu rakyat di Sarawak, bantu rakyat di Sabah. Banyak projek lagi kita boleh buat. Tapi semua ini BN hanya bagi 1-2 kontraktor untung saja. Satu lagi projek lebih besar lagi, projek East Coast Rail Link, landasan kereta api daripada Kelantan sampai Pelabuhan Klang. Semua ni kat Semenanjung. Projek itu projek biasalah, landasan kereta api. Landasan kereta api kita tak bantah, nak bina-bina lah. Kita tengok laporan daripada perunding juruterah. Laporan kata anggaran kos projek 30 bilion ringgit. 30 bilion ringgit. Sudah cukup besar, mahal. Tak apa. Itu kata juruterah, kita kena percaya sama juruterah. Najib tak buat sebarang tender terbuka. Banyak syarikat di Malaysia pandai buat landasan kereta api. Okay, banyak. Gamuda boleh buat, DRB Highcom boleh buat, YTL boleh buat, syarikat Malaysia semua boleh buat. Tapi dia tak bagi syarikat Malaysia. Dia bagi siapa?
Dia bagi syarikat negara Cina. Bukan syarikat orang Cina. Syarikat negara Cina. Syarikat negara Cina. Ada negara tempatan yang pandai buat, apa pasal tak bagi syarikat tempatan? You bagi syarikat Cina. Kita pun hairan, apa pasal Najib suka negara Cina kan? Dia komunis kan? Selalu kata DAP yang komunis, tapi dia sendiri yang bagi kontrak kepada negara komunis. Dia bagi dengan harga apa tau? Ni jurutera kata 30 bilion ringgit. Dia bagi dengan harga 55 bilion ringgit. Hanya untuk 30 bilion ringgit punya kos. Dia bagi kontrak kepada syarikat Cina 55 bilion ringgit. Saya tahu semua orang pandai kira. 55 tolak 30, untung 25 bilion. Bersih. 30 bilion sudah boleh untung, tapi dia tambah lagi 25 bilion. Kita pun hairan, apa pasal Najib ni nak bagi syarikat Cina? Dia pun banyak kroni di Malaysia kan? Takkan tak bagi kroni Malaysia, dia bagi kepada syarikat negeri Cina. Lepas kita jadi kerajaan, kerana rakyat berjasa, lantik Pakatan Harapan, kita jadi kerajaan, kita kasih siasat, baru kita tahu apa? Syarikat Cina ini setuju untuk bantu Najib buat pengubahan wang haram. Keuntungan yang dibuat oleh syarikat Cina ini, syarikat tu setuju untuk gunakan wang tersebut untuk bayar hutang 1MDB secara sunyi-sunyi. Jangan bagi tahu orang Malaysia, you punya wang, you terus bayar hutang 1MDB. Saya boleh bagi tahu rakyat Malaysia, 1MDB tak ada hutang lagi. So dia gunakan projek besar ECRL, berikan kontrak gergasi kepada syarikat Cina. Buat apa? Untuk menutup kes skandal 1MDB. Ini kerajaan Barisan Nasional yang baik kawan dengan GPS. Betul. Kita pun tahu GPS samalah. Saya tak kenal projek-projek di Sarawak saja, tapi kita semua tahu GPS pun sama juga. So kita minta kontraktor Cina datang. Saya tahu memang kontrak sudah tanda tangan. Mengikut undang-undang antarabangsa, saya tak boleh batalkan kontrak. Najib tanda tangan, kita masih kena tunaikan. So kita cakap sama kontraktor, landasan kereta api ini you bina juga. Kita tak tarik kontrak, tapi kita tak perlukan you untuk buat pengubahan wang haram. So boleh tak kita kurangkan, kita runding semula kos projek. Ding dong, ding dong, ding dong. Akhirnya selepas 1 tahun persetujuan dicapai, kita kurangkan kos projek sebanyak 22 bilion ringgit. You ada sedar tak? Semua cerita yang saya buat ini semua bilion punya. Bukan 200 juta dia songlap masuk poket. Bukan 200,000 dia songlap masuk poket. 200,000 pun cukup banyak lah. 200 juta pun saya sudah boleh bersara 3 generasi. Tak payah kerja. Dia ni cakap puluh bilion punya hal. Gila. So semua projek ini kita susun semula, kita semak semula. Yang kita jimat, ni penting, yang kita jimat bukan masuk poket Tony Puah, bukan masuk poket Lim Guan Eng, tentu bukan masuk poket Mordi. You tengok dia punya rumah, pasti tak ada punya. Tak ada punya. Okay? Kita ni bodoh sikit, tak pandai ambil duit masuk poket. Ada orang kata ni Tony Puah bodoh, pandai kurangkan kos bilion-bilion, angkat 0.01%
pun sudah kaya. Oh. Tapi 1 sen pun kita tak angkat. Sebab kita nak buktikan kepada rakyat Malaysia bahawa bila you pilih sebuah kerajaan yang baik, bila rakyat undi sebuah kerajaan yang jujur, bila Malaysia diperintah oleh kerajaan yang bersih, semua wang yang sedia ada dalam kerajaan akan dipulangkan balik kepada rakyat Malaysia. Itu tujuan kita, itu harapan kita. Tapi kerja ini susah, bukan senang, banyak cabaran. Ni tauke-tauke besar semua marah dengan harapan. Semua marah. Dia kata dulu buat bisnes senang. Saya cari menteri, bagi kertas cadangan, dia sign okey, kita kongsi juta-juta. Kalau bukan bilion-bilion. Betul tak? Betul. Dulu buat kerja macam tu. Ini dia panggil business friendly. Mesra dengan peniaga, business friendly. Ini bukan business friendly, ini corruption. Ini rasuah. Apalah business friendly? So bila kita jadi kerajaan, tauke-tauke ini beratur nak jumpa minister, nak jumpa menteri. So atur kat pejabat luar. Dia masuk jumpa menteri, dia bagi kertas cadangan. Ni proposal baik. Menteri tengok macam tak berapa baik, tapi kita bagi muka lah. Kita jangan kata proposal tak baik, proposal lousy. Tak cakap.